الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله وحده لا شريك له القائل في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah masya-Allah malam ni kamu nak buka satu tajuk yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, yang mana ialah satu perkara yang diperintahkan oleh syarak juga. Dan begitu juga dituntut dalam syarak tiap-tiap pemimpin itu berbuat kebajikan kepada rakyatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, Ati'u Allah, ati'u Rasul, wali uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah-pemerintah di kalangan kamu. Dengan maknanya mentaati akan Allah dan Rasul ini satu perkara yang mutlak. Mentaati Allah, Rasul itu perkara yang mutlak. Adapun mentaati pemimpin, patuh pada penguasa, maka itu terkait dengan beberapa perkara, iaitu sebagaimana yang disebut tadi dalam surah tu surah ni surah An-Nisa ayat 4. Allah Ta'ala menyeru dengan perkataan awal-awal. Allah Ta'ala kaitkan perkara mematuhi, mentaati penguasa, menjaga persatuan. Allah Ta'ala kaitkan dengan orang-orang yang beriman. Makna perkara ni pekerjaan ni ialah pekerjaan besar. Sebelum Allah Ta'ala nak sebut Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wali uli amri minkum, Allah Ta'ala seru dulu, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala mereka yang percaya dengan hari kebangkitan, percaya dengan siksa kubur, percaya dengan nikmat syurga neraka, percaya dengan haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu telaga Kausar yang diberi minum bagi orang-orang beriman.
Maka satu perintah daripada Allah SWT yang mentaati Allah dan Rasul secara mutlak dan mentaati pemerintah. Cumanya mentaati pemerintah itu tidaklah mutlak, dikaitkan dengan beberapa perkara. InsyaAllah lagi kita akan bincang. Daripada hadis yang berhubung, daripada hadis ni disebut daripada Hamman bin Munabbih sampai sanadnya kepada Abu Hurairah. Yang akhir sekali Abu petik hadis ni dah, sanad dia lah daripada As-Sayyid Abu Hasan Al-Muhammad bin Husain bin Dawud Al-Alawi. Tu rawi yang akhir sekali. Ada menyatakan satu hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang berbunyi begini, lebih kurang dia. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuti'al amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani, siapa-siapa, barang siapa mentaati akan aku, kata Nabi, faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man ya'sini, siapa-siapa, barang siapa yang mendaharkai aku, yang bermaksiat akan aku, dengan menderhakai akan aku, faqad asallah, maka sungguh dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amira, dan siapa-siapa, barang siapa yang mentaati akan pemimpinnya, pemerintahnya, yakni ulil amri mutlak. Kalau dalam negara kita syukur, sangat-sangat bersyukur, kerana kita mempunyai sistem yang beraja. Sistem beraja ni kalau tilik daripada segi realitinya, wakil realitinya, iaitu negara, tiap-tiap negara yang ada sultan ni, risiko perangnya, peratuhnya ialah sangat-sangat rendah berbanding dengan negara-negara yang republik yang tidak ada raja. Kita boleh tengok sebagaimana berlaku di Mesir, kita boleh tengok sebagaimana berlaku di Yaman, kita boleh tengok berlaku di Syria, kita boleh tengok segala tempat, beberapa tempat yang mana tempat tu tidak ada sultan, maka risiko peperangan tu sangat tinggi, berbeza dengan negara yang ada sultan, raja. Contoh sebagaimana Thailand, walaupun negara kufur, tapi dia masih bersistemkan sistem raja, risiko perang tu rendah. Kenapa? Raja sultan ni dia ada barakah dia, ada keberkatan dia, dan disebut dalam hadis. Siapa-siapa yang mentaati al-amirah, pemimpinnya, pemerintahnya, faqad ata'ani, sesungguhnya dia telah mentaati aku. Wa man ya'sil amira, siapa-siapa yang menderhakai pemimpinnya, pemerintahnya, ulil amri mutlak, sultan, faqad asa'an, sesungguhnya dia telah menderhakai aku. Maka jelas dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ni, perintah mentaati pemerintah itu, maka sangat-sangat dituntut. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i, jika ulil amri, yakni ulil amri mutlak, sultan ataupun wakil sultan, supaya kita ni wakil sultan, ni kita dah buat sistem demokrasi, parti politik yang menang dengan sahnya menjadi wakil, wakil sultan untuk memerintah. Dia panggil wakil sultan tu. Dah, tapi tidak mutlak dia panggil wakil, menjalankan tugas-tugas sultan. Maka dikatakan wakil ulil amri. Kenapa? Kerana mereka YB parti politik ni dia tak boleh jadi, dia tak boleh jadi wali. Kalau kata anak-anak kita tak ada wali, YB tak boleh jadi wali. Kalau boleh jadi wali sultan. Sultan boleh jadi wali. Tengok besarnya kuasa sultan ni dalam syarat dia ambil kira. Tiap-tiap anak tak ada wali nak menikah, naik wali sultan. Sultan tu boleh jadi wali. Besarnya sultan tu diiktibar pada syarat. Ada pun YB tak boleh. Nak jadi YB nak jadi wali tak boleh. Sultan boleh. Melainkan sultan tu wakil. Wakil.
Ada mana-mana anak-anak perempuan yang tak ada wali, maka diwakilkan. Jadi qadhi itu boleh nikah satu daerah, bolehlah berwalikan hakim dengan keizinan daripada pemerintah tiap-tiap negeri itu. Kaedah kita buat gitu lagi tak apa. Jadilah mazhab kita Syafi'i, jika ulil amri mutlaq mengarah memerintahkan rakyatnya melakukan beberapa perkara. Satu perkara yang wajib. Satu perkara yang wajib. Perkara itu wajib dah pada syarak. Contoh seperti semayang dan puasa bulan puasa, wajib dah. Benda tu wajib pada syarak, wajib. Ijma' ulama'. Lepas tu pemerintah tu suruh pula, tekan pula rakyat dia semayang belaka. Pemerintah tekan pula rakyat dia puasa belaka bulan puasa. Maka tuntutan wajib itu semakin ziyadah dia bagi, semakin bertambah. Yakni bertambah takkid wujubihi, bertambah kuat wajib dia. Jadi berganda wajib dia. Satu kerana wajib syarak, satu kerana perkara itu dituntut juga oleh pemerintah. Jadi dua. Jadi dipanggil takkid. Jadi kuat kewajipan tu. Kenapa? Kerana sebut dalam satu hadis, iaitu apa? Hadis yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Bermula dengar itu dan ta'at itu 'alal mar'il muslimin, di atas seorang muslim. Seorang muslim dengar ta'at fima pada barang ahabba, pada barang yang disukai, wa kariha, dan barang dia benci, perkara dia benci. Sama ada perkara tu dia dengar, dia kena taat, dia dengar benda tu dia benci, satu benda dia suka. Malam selama mana tiada yu'mar, diperintahkan, bimaksiatin, dengan berbuat maksiat. Selagi mana pemerintah itu tak suruh buat maksiat, dia suruh semayang, dia tekan rakyat dia kena jaga semayang belaka, dia tekan rakyat dia suruh puasa bulan puasa belaka, maka tu tak maksiat. Dan syarak pun suruh, buang molek syarak pun suruh, pemerintah satu negara pun suruh, maka kewajipan dia panggil takkid wujubihi, semakin kuat kewajipannya dah. Fa iza umira bi maksiatin, maka apabila disuruhkan dengan perkara yang maksiat, fala sam'a, tak ada jenis dengar, wala ta'ata, tak ada jenis ketaatan, tak boleh dengar, tak boleh taat kalau benda maksiat. Tu dia panggil qaid. Taat kepada pemerintah ni dia ada qaid dia. Baik. Contoh. Satu perkara wajib. Dan jikalah terkait perkara yang sunat pula, kasaumi wassalatil istiqra'i, seperti puasa sunat dan semayang sunat, minta hujan. Negara kita ditimpa oleh hujan, kemarau lama, banyak binatang mati, banyak tumbuhan mati. Maka pemerintah kata esok tubik belaka, pakak tubik belaka, buat semayang istiqra', semayang minta hujan, pakak puasa belaka. Asal puasa tu sunat, puasa tu sunat, tapi bila disuruh oleh pemerintah, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Dia panggil wajib aridi ataupun wajib bisa babi ghairi, wajib dengan sebab lain. Sebab apa? Sebab pemerintah yang ada itu suruh buat. Walaupun perkara bersedekah sekalipun, maka ia menjadi wajib dengan sebab perintah. Perintah itu perintah mana? Perintah suruh puasa itu, perintah suruh tubik semayang istiqra' itu bukan perkara maksiat. Perkara ibadat. Bila pemerintah suruh walaupun dia sunat, jadi wajib, bukan perkara maksiat. Jadi rakyat kena taat, kena dengar, kena buat. Pakat kena puasa, wajib puasa esok. Bisa babi ghairi, itu benda sunat. Misal kata benda sunat, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan wajib kena taat, kena buat. Jika pemimpin itu minta pada perkara yang makruf gitu. Ketiganya perkara yang mubah, perkara harus. Ya, kadang-kadang orang dia tak suka benda tu.
Nah, dia tak suka, puasa, dia tak suka sembahyang. Tu disebut dalam hadis tu dah. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. Pada perkara yang dia benci, yang dia suka. Pada perkara yang dia suka, dia benci. Buang molek kalau orang berakhir sembahyang ke, orang berakhir puasa, buang molek. Alhamdulillah. Ingatlah tadi. Lepas tu kalau orang tak berakhir puasa, tak berakhir sembahyang, berat atas dia. Tak tak? Tapi dia kena taat. Dengar kena taat. Mana tu? Malam yu'mar bimaksiat. Selama mana perkara tu tidak maksiat. Dah perkara suruh puasa. Perkara suruh sembahyang. Dah. Tidak maksiat, bahkan ibadat. Dia kena taat, dengar kena taat. Dah. Jadi kewajipan. Yang ketiga perkara yang mubah. Seperti mana? Kita buat isu sikit vaksin. Seperti isu vaksin. Vaksin ni asal dia lah harus. Kenapa harus? Dia termasuk dalam perkara perubatan. Masuk dalam perkara perubatan. Seperti makan, tak ada beza. Sebab apa kata harus? Sebab dia tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis yang qat'i, yang putus menunjuk kata halal dan haram dia. Jadi dalam kaedah kita, iaitu kaedah ulama berjalan. Jumhur ulama berjalan. Jumhur ulama. Dah. Dia kata fal aslu fil asya' al ibahah kama dhahaba ilahi al jumhur. Iaitu asal bagi suatu perkara itu ialah harus ibahah. Sebagaimana zahaba ilahi berjalan kepadanya al jumhuru, iaitu jumhur ulama, mana majoriti ulama, wa huwa rajihu, dan iaitu rajih, kuat sangat dah. Wa inda ba'dihim anna al aslal tauqif wa qila al aslu hurmah. Dan setengahnya mengatakan bahawanya asal suatu tu tauqif, makna ada dalil syarak dulu. Tauqif, nak buat benda kena tengok petunjuk daripada syarak, dia panggil tauqif. Macam mana sembahyang subuh, tak boleh buat 3, tak boleh buat 1, kerana ada tauqif dah daripada syarak. Tetap 2 dah, tu dia panggil tauqif. Dan setengahnya kata asal satu perkara tu ialah haram. Dah. Tapi jumhur ulama menyatakan ialah asal satu perkara itu ialah harus, hatta sehinggalah mana yadullud dalilu ala tahrimihi fahuwa haram, sehinggalah dibawa datang oleh dalil, sehingga menunjuk oleh dalil ala tahrimi, di atas haramnya, fahuwa haram, maka dia haram. Maka vaksin ni masuk dalam perkara yang harus. Kerana apa? Dia duduk dalam bab perubatan, ikhtiar perubatan, sebagaimana kita makan. Maka harus. Tu asal hukum dia harus. Kena ngom molek Mana hukum? Macam mana boleh tubik kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah? Ulama berjalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala menyatakan wa huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'ah. Dan ialah Allah Tuhan yang menjadikan bagi kamu, menciptakan bagi kamu daripada tak ada kepada ada. Allah Taala mengadakan daripada tak ada kepada ada. Adapun kita mengada juga. Kita mengada telefon, mengada kereta, buat juga kita, tapi bukan buat daripada tak ada kepada ada. Dengan makna kita buat tu bukan memberi bekah, kita buat atas jalan usaha ikhtiar. Tak ada telefon, ambil plastik, ambil besi, proses material jadi telefon. Makna kita buat atas jalan, kita mengadakan atas jalan usaha ikhtiar, bukan atas jalan mengadakan. Kita bukan buat pasir, kita bukan buat batu. Kita tak boleh buat pasir, tak boleh buat berah. Kita boleh mengadakan padi tu dengan usaha ikhtiar, cari benih Allah Taala buat daripada tak ada pada ada tu, tanam jadi berah tu. Ada pun Allah Taala ijad, Allah Taala menjadikan daripada tak ada benda tu pada ada. Taksir, takluk kudrat Allah Taala tu memberi bekah. Adapun kudrat kita tak beri bekah langsung. Begitu vaksin pun tak beri bekah langsung.
Vaksin ke tak vaksin tak beri bekas langsung. Dah. Hanya nak sebut pada segi hukum, vaksin ni masuk dalam perubatan, iaitu harus. Kenapa? Ulama berjalan dengan ayat tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dah menjadikan, wa huwallazi khalaqalakum fil ardi, ialah Allah Tuhan yang menjadikan kamu di bumi ini jami'ah, sekaliannya. Semua benda Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala menjadikan semua benda sekaliannya. Jadi daripada ayat ni ulama tubik kaedah dan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal tiap-tiap suatu tu ialah harus mubah. Begitu juga vaksin, asal dia harus pada hukum harus. Pada hukum harus. Nak cocok pun tak apa, tak mau cocok pun tak apa. Tu pada hukum. Tapi bila terkait dengan pemimpin, terkait dengan pemerintah, sebut dah tadi contoh mentaati pemerintah ni lain pula ni. Bab vaksin tu hukum asal dalam perubatan harus. Lepas tu bab jadi wajibnya apabila terkait dengan pemimpin. Tak disebut contoh yang wajib, kedua sebut contoh yang sunat. Ni hak harus pula. Contoh dia vaksin. Perkara yang mubah seperti vaksin lah. Maka dikaitkan dengan maslahatul ammah, mana umum, kebajikan bagi rakyat. Kebajikan bagi rakyat dan umum, kebajikan rakyat. Maka wajiblah taat pada zahirnya dan batin. Wajib taat pada zahir, pada batin. Bila pemimpin pemerintah kata wajib rakyat kena vaksin, dah kenalah wajib taat. Kenapa? Mentaati pemerintah itu pada perkara yang bukan maksiat. Itu wajib. Tamu-tamu dalam maslahatul ammah. Kenapa? Kerana pemimpin ini dia wajib jaga rakyat dia mengikut berdiri berdasarkan kaedah tasarruf imam ala rakyah manutum bin maslahatil ammah. Wajib satu-satu tompok pemerintah ni apabila dia memimpin memerintah, jaga hak ehwal kebajikan rakyat dia mestilah berbuat, melaksanakan, mentadbir, mengurus, menjalankan amanah tu manutum berdasarkan bimaslahatil ammah, berdasarkan dengan kepentingan kebajikan umum rakyat jelata dia. Maka dalam perkara vaksin ni pemerintah nak buat, nak jaga kemaslahatan ammah mengikut pakar dia, ahli dia. Ulama tak boleh buat terbit hukum juga. Satu-satu perkara yang terkait dengan penyakit itu ulama tak boleh buat hukum. Ulama bila buat terbit hukum harus ke haram ke apabila terkait dengan ahlul khibrah dia. Adapun masalah yang ada dalil dalam Quran, hadis, ulama tak boleh buat terbit hukum. Jangan kata vaksin. Kalau terkait perkara yang tatu, hak ada di badan seorang, orang panggil tatu tu, pun ulama tak boleh nak buat terbit hukum. Wajib ke kena buang seorang yang mu'alaf, dia masuk Islam umpama, dulu masa dia duduk dalam kufur dia duduk cuk badan dia, cuk badan dia penuh satu badan, gambar kuda, gambar naga, gambar rimak. Bila dia masuk Islam, berasa insah hati, suci, bersih, tak nanti orang kufur. Anak-anak Melayu kita ramai. Cok sana, cok sini. Hak dulu, hak soho dulu. Mari sini gan dulu. Hak muka sebelah pun abelong padeh orang Singapura. Tengok sebelah muka, ingat. Sebelah muka cok. Lain ni duduk berdakwah mulai. Orang panggil gangster Singapura. Cok muka. Tu muka tu. Perbuatan tu haram. Haram perbuatan tu haram. Yang orang buat tu pun haram. Tapi tu haram dipanggil haram taklif perbuatan tu. Maka bila dia bertobat dah biar. Tak ada. Tapi benda tu ada lagi. Benda tu ada lagi benda tu. Lepas tu nak jatuh hukum dia, wajib ke dia kena buang? Harus ke dia kena buang atau sunat dia buang? Nak letak hukum haji dia buang, haram dia buang, harus dia buang
Ulama tak lewat tubik hukum, kena pergi tanya dia nak buang ke siapa. Kalau dia nak buang sendiri, dia nak buang tentu dia berkait dengan ahli dia, doktor. Nampak tak? Dia kena pergi tanya ahli dia, doktor pakar ke. Ni kalau buang ni rosak muka ni, jadi cacat muka ni. Jadi air dia ni. Maka tubik hukum daripada memudarat kau jadi tubik hukum haram buang. Kerana mudarat. Ni kalau buang satu badan ni bukan air ni mati dia 50-50, hidup mati. Tubik hukum haram juga buang. Oh ni sikit ni buang tak ada masalah, kita ada alat lain ni. Ada alat lain ni tak ada jadi benda lah langsung. Tubik wajib buang. Nampak tak? Ni kalau buang ni tak ada benda, mudarat pun tak, sihat pun tak, biasa-biasa, harus buang. Nampak tak? Begitu dalam perkara vaksin ni. Pada ghaliknya vaksin ni ada, dia masuk dalam perubatan dan harus pada adatnya dia tu mencegah. Mencegah dalam seperti ubat-ubat lain juga. Baik Panadol ke apa semua, daripada segi perubatan harus. Cumanya terkait dengan pemimpin pemerintah itu wajib dia menjalankan amanah rakyat berdasarkan kaedah tadi. Tasarruful imam 'ala ar-ra'yah manutum bi maslahati ammah. Menguruh, mentadbir, menjalankan amanah seorang pemimpin, imam itu pemerintah itu 'ala ar-ra'yah, di atas rakyatnya, para rakyat jelatanya, manutum bi maslahati ammah, terkait berdasarkan dengan kemaslahatan ammah. Inilah salah suatu keistimewaan mazhab Syafi'i, selain menegahkan dasar-dasar sumber-sumber yang sahih. Maka mazhab Syafi'i ini juga menekankan perkara-perkara yang bersumber hukum ini dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Ada kaedah-kaedah tertentu, dia panggil kaedah usul fiqh ataupun qawaid fiqh. Begitu cerita dia. Baik. Kemudian disebut lagi dalam satu hadis, iaitu hadis yang berbunyi begini lebih kurangnya. Sayakunu alaikum a'immatun ta'rifuna minhum wa tunkiruna wa tukiruna. Sayakunu alaikum. Sayakunu alaikum. Selagi tak lama dah. Nabi SAW ibaratkan dengan sin. Sayakunu, bukan saufa yakunu. Saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kadang-kadang aku ada saya'lamun summa kalla saya'lamun. Asal dia ya'lamun wa aising. Kalau saufa tu lambat lagi, kat kiamat baru berlaku saufa. Tapi bila sebut pakai sin, mana tak lama dah berlaku. Sayakunu alaikum a'immatun. A'immatun jamak daripada al-imam. Jamak dia a'immah. Selagi akan berlaku, terjadi, menimpa alaikum di atas kamu, a'immatun, beberapa pemimpin pemerintah, ta'rifuna minhum, kamu melihat daripada mereka itu kebaikan, watungkiruna ay minhum, dan kamu tengok juga daripada mereka itu kejahatan. Berlaku lah ni. Kita tengok setengah pemimpin tu kebaikan, ada kebaikan dia, dan kita tengok setengah pemimpin tu ada kejahatan dia. Nampak? Ni kalau cakap ni kait politik lalu, ada. Lihat, politik ni ada. Tidak ada nilai dia kalau tak ada maqasid dia. Mendirikan siasah ni dia berlaku dengan wakil. Siasah ni bila maqasid dia amar ma'ruf nahi munkar. Ada maksud amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib menjalankan siasah ni bila siasah tu bermaksud amar ma'ruf nahi munkar. Tu maqasid syariahnya amar ma'ruf nahi munkar tu. Maqasid pertamanya. Lepas tu wasail dia apa? Wasail hizib parti. Parti tu wasail dia panggil. Jangan tukar, jangan pergi letak wasail tu parti tu atas, maqasid amar ma'ruf ni bawah. Jangan. Kena betul susunan tu. Maqasid syaraknya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Makna setiap pemimpin yang memerintah tu dia wajib menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Hak tu maqasid syaraknya, hak diperintahkan oleh syarak. Kemudian dia tak dapat nak menjalankan pemerintahan melainkan dengan wasail, dengan tambatan dipanggil.
Wasail dia, perantara dia apa? Parti politik. Apa? Sebab tiap-tiap negara yang menjalankan politik demokrasi, dia perlu ada parti. Dia kena berjalan dengan parti. Jadi parti itu sebagai wasail, bukan maqasid. Dia panggil apa? Seolah-olah panggil kita nak maqasid kita air tu kita nak dapatkan air tu. Tapi air tu dalam telaga. Jadi kita tak nak ambil air tu melainkan dengan timba. Maka kita wajib kena mengadakan timba nak cabut air tu. Jadi seolah kata parti itu timba, air itu amar ma'ruf nahi munkar. Seolah gitu. Makna kena ada timba nak mendapatkan air tu. Jadi anda nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tu dengan parti. Jadi parti tu dipanggil wasail. Al-wasail lah hukmul maqasid. Tu kaedah dia. Maqasidnya mana? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu pertama. Tapi kalau parti itu tak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tak ada mana. Tak ada mana. Sebab siasah ni wakil realiti. Hak berlaku hari ni. Nak mentadbir. Siasah ni ialah masuk dalam bab nak mengurus, nak mentadbir negara. Itu siasah. Lepas tu nak mengurus mentadbir tu mengikut perintah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala perintah? Amar ma'ruf nahi munkar. Tu dia kait. Sebab tu dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemerintahan mengangkat pemerintah tu tak termasuk dalam akidah. Hanya masuk dalam perkara forum agama, cabangan agama. Dengan makna tak masuk dalam rukun iman. Tak sebagaimana Syiah wajib mengangkat pemimpin pemerintah, masuk dalam rukun iman. Mana orang tak mengangkat pemimpin masuk dalam kufur. Kita tak, Ahlussunnah tak kufur. Kenapa perkara tu bukan masuk dalam bab akidah, rukun iman. Rukun iman tak ada. Rukun iman hak 6 tu. Kalau tambah selagi wajib mengangkat pemimpin, nescaya dia 7. Jadi Syiah Rafidiyah. Tapi walaupun bukan dalam akidah, jika berdiri, selama mana berdiri maqasid tu ada amar ma'ruf nahi munkar, maka masuk dalam agama lah. Perlu ada wasail dia. Jadi dalam hadis Nabi sebut, saya kunu alaikum a'immah ta'rifuna minhum, kamu nampak kebaikan daripada mereka, wa tunkiruna ay minhum, dan kamu tengok kejahatan daripada mereka. Nampak? Ada berlaku lah ni. Sebab tu ni tau. Kalau bab politik ni jangan taksub sangat. Duduk tengah-tengah. Bab racing punya benda apa perkara pun. Sebab tu Nabi sebut khairu umri awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Kita tak taksub sangat. Kita tak lemah, duduk pertengahan. Ni dia tak boleh tengok dah. Tak boleh tengok pada parti-parti gini. Dia kena tengok individu. Individu ni bagus. Dia amanah apa? Akak dia jadi pemimpin. Sebab dalam hadis sebut lagu ni. Saya kunu alaikum a'immah ta'rifuna minhum patunkiruna ay minhum. Akan berlaku benda tu. Tiap-tiap naik pemerintah ni, mereka akan tengok kebaikan daripada dia, dah kebukan. Mana tak boleh elok dah benda ni. Itu realiti. Kita kena terima dengan belapak nada dah. Faman angkara, siapa-siapa yang ingkarkan. Qala Musaddadun fi hadisihi, qala Al-Hasan wa qala Sulaiman qala Hisham. Ingkar mana ingkar tu? Ai bilisanihi, dengan perkataannya. Siapa-siapa ingkar dengan perkataannya, faqad bari'ah, sungguh dia telah berlepas diri. Dia terlepas. Mana selamat dari esok, Tuhan tak tutup. Kalau tengok pemimpin buat muka, dia tegar lalu dah. Tegar lalu dah. Dalih ni muka ni. Yang mana? Muka ni tak leh ni. Maka dia terlepas. Wa man kariha biqalbi, siapa-siapa benci dengan hatinya, benci tengok pemimpin ni buat kemungkaran. Dia ada dah. Satu masa ni ada pemimpin buat jahat. Ada buat baik. Jadi bila tahan dia buat jahat tu, pemimpin tu, siapa-siapa yang ingkarkan dengan perkataan dia, tegar pemimpin hak buat tak betul tu, maka dia terlepas. Dia terlepas diri. Mana apa esok? Dia dah berjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu ada daripada kita hak tak berani nak tegur. Kat senyak teruk dia ada juga. Betul ke mana? Tu. Wa man kariha biqalbi, siapa-siapa benci dengan hatinya, faqad aslima, sesungguhnya selamat dia. Selamat. Jangan redha, jangan redha. Kalau kejahatan pun buat, jangan redha. Paling kurang kita benci dengan hati. Tu lemah iman. Tak? Walakin man radiya wa taba'a,
Dan akan tapi siapa-siapa yang redha wattabaa dan turut, siapa-siapa yang menurut, redha. Lepas tu fakilah, sahabat tanya, ya Rasulullah, afala naqtuluhum, apa kami bunuh mereka itu? Sahabat pasti tanya gitu lalu. Ada pemerintah buat kemungkaran ni, lepas tu hak orang turut dia redha tu mana? Kita tak bunuh dia. Faqala Ibn Daud, afala nuqatiluhum. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat Abu Daud, afala nuqatiluhum. Satu riwayatnya dari Sahih Bukhari dan Muslim, afala naqtuluhum. Makna sama aja. Maksudnya apakah kami membunuh? Makna kami menjatuhkan kerajaan tu dengan kekerasan, sebagaimana berlaku di Mesir tu, jatuh dengan kekerasan, buat pemberontakan, buat demonstrasi. Dia sebelum kita nak bunuh dia ada komplot dulu, komplot nak jatuhkan secara demonstrasi ke kekerasan dan sebagainya dah. Bawa paling berat apa? Tumpah darah, bunuh. Tapi sebelum tumpah darah tu mesti ada komplot dulu. Maknanya bolehkah kami memerangi pemimpin hak gini, hak buat jahat ni, dan orang-orang yang menurut dia ni, bolehkah? Tu maksud kata bunuh tu. Pemimpin hak zalim ni, hak buat kemungkaran ni, hak kami tengok satu masa ni, kena dalam zaman kita ni, pemikir buat gitu-gitu, boleh tak kita perang kan, jatuhkan dia secara kekerasan? Maksud kata membunuh tu mana menjatuhkan dia secara kekerasan, menumpah darah. Dua dah tu, dua benda mudarat. Kita jatuhkan pemimpin dengan secara kekerasan tu, bertumpah darah tu mudarat juga. Mudarat juga. Lepas tu pemimpin yang zalim kita duk bawa pemimpin yang zalim tu, yang mungkar tu, mudarat juga. Bertemu dua mudarat. Antara dua mudarat ni mana lebih berat? Kena tengok. Kita jatuhkan pemimpin dengan bertumpah darah tu lebih mudarat. Kenapa? Nyawa orang Islam ni tak ada nilai. Sehingga Nabi kata sebut dalam hadis, nyawa orang Islam ni kalau nak banding dengan Kaabah, Baitullah tu, mulia dah, tapi mulia lagi nyawa orang Islam apa? Kaabah kalau runtuh boleh bina lain. Tapi nyawa Islam kalau mati seorang tak boleh dah nak bina balik. Mulianya. Sebab tu bila berlaku satu pemerintahan yang zalim, kita nak jatuhkan dengan kerasan, menumpah darah, itu sangat mudarat yang besar. Walaupun pemimpin itu zalim, mudarat juga. Tapi syarak ni dia tengok. Syarak ni dia adil. Bila bertemu dua mudarat, tengok mana lebih mudarat besar, maka kena tinggal hak kecil, kena korban salah satu. Iaitu lock gilah dia. Sami-sami tegur nasihat gitu. Maka Nabi sebut qala, sabda Nabi, la. Jangan. Nabi kata tidak dibunuh, tidak diperangi mereka itu, ditumpahkan darah sebagainya. Ma sallau, selama mana mereka itu sallau, bersembahyang. Maknanya kalau pemimpin kita ni duduk semayang lagi apa, pergi buat maksiat tu. Kita tak boleh jatuhkan dia dengan kekerasan sehingga menumpah darah, apa lagi dah. Sebab itulah pemimpin ini apabila dia memerintah, jangan sekali-kali buat zalim ke rakyat. Tamu-tamu dalam isu vaksin ni, walaupun kata pada segi perubatan asal dia harum, bila kerajaan buat tubik, kata wajib lah ke, maka benda hukum tu jadi wajib dah. Kerana mentaati pada pemerintah tidak maksiat. Sebab vaksin ni bukan maksiat, bukan duduk dalam perkara maksiat, perkara harus. Hak mati 2-3 kerak tu panggil nadir. Makan gula banyak pun mati. Dia tiap-tiap benda, satu benda dia ada mudarat dia sikit sebanyak. Ada kata vaksin ni asal hukum ni berubah. Bukan tujuan dia buat untuk racun bunuh rakyat dok. Asal tujuan pemerintah buat tu, ikhtiar tu untuk maslahatul ammah. Tu asal hukum dia. Jangan kira hak orang panggil konspirasi-konspirasi tu, hak kita tak tahu. Hak tu tak boleh buat hujah benda tu. Tak jelas, tak nyata. Paling kuat pun vaksin ni hukum dia syubhat. Syubhat. Jatuh haram tak sama sekali. Syubhat. Pas syubhat dalam mazhab kita sebenarnya halal lagi. Kalau benda syubhat kita nak tinggal atas jalan warak. Warak tu bukan hukum. Kita tak boleh nak hukum agama. Warak tu sifat hati. Apa benda warak ni? Tarkus syubhah. Meninggalkan perkara yang tidak ketentuan hukum tu. Kerana apa?
Kerana kuat iman kita nak tinggal benda ni tahu hukum kita tinggal. Tu hukum warak kita boleh buat amal diri kita sendiri. Tapi bila berkait dengan pemerintah, kita kena taat selagi mana pemerintah tu tak suruh pada maksiat. Maka vaksin ni jelas. Nah, duduk dalam perubatan maka hukum dia tidak ada kemaksiatan, wajib kita kena taat selagi mana perkara tu tak memudaratkan dan sebagainya. Walik tak memudaratkan lah. Kes terpencil mati tu orang panggil kata hak tu tak nak ambil iktibar. Lain lah kalau cocok belaka, tiap-tiap orang cocok sekali bak mati. Cocok belaka kat sini. Cocok belaka jawabnya. Lepas tu antara hidup dengan mati mana ramai? Hidup iyalah tu kena ambil hukum hak zahir lah. Makna perubatan lah tu. Cuma dalam masalah isu vaksin ni, bila kerajaan dah buat gitu, jangan menzalimi rakyat. Dengan makna orang hak tak vaksin tu kita pergi pulaukan dia, kita pergi susahkan dia, pergi samang dia 10,000, 5,000 sebagai tu. Carilah satu pendekatan yang molek. Cikgu-cikgu pun cikgu-cikgu cerdik, tak semesti dia tak faham. Yahudi Nasara tu sesat cerdik ahli kitab. Orang tak nak sebut Yahudi Nasara tu orang cerdik pandai lah ke orang putih tu cerdik pandai, doktor-doktor tu tak boleh hidayah. Dia hidayah cerdik lain, nampak tak? Faham lain. Hak tu suku-suku, walaupun dia cerdik tapi dia tak ada kefahaman, dia bukakan kefahaman tentang ni, maka dia akan ingkar. An-nas aduwwum bima juhila. Manusia ni dia akan ingkar, dia akan jadi seteru dengan benda hak dia jahil, dia tak faham. Jadi tugas kerajaan, kaunseling banyak. Panggil cikgu ni, kaunselor 2-3 kali dulu. Bagi kaunseling, bagi dia faham dulu. Ad-dinul fahmu, agama ni faham. Bagi dia faham. Dia faham tak apa. Jangan terus pergi pula dia letak sana, asingkan. Tu tak betul, tak tepat. Arti panggil zalim. Kena ingat doa Nabi SAW kepada pemimpin hak zalim. Allahumma man waliya min amri ummati. Wahai Allah, siapa-siapa yang diberi menjalankan, mentadbir, mengurus urusan umat aku, syai'an suatu, fasyaqqa alaihim, maka ia menyusahkan atas mereka itu, fashfuq alaihim man, maka mususahkan, mutimpakan kesusahan dia. Nabi nak gitu. Mana-mana pemimpin kalau buat gitu, rakyat tak vaksin bisa jadi susah, jadi tekanan, tak nak kerja. Dia nak makan kok, anak-anak nak makan buat gitu, jadi susah ke dia. Ingat pemimpin hak begini ditimpakan kesusahan. Balik Nabi doa balik dah. Wa man waliya min amri ummati, dan siapa-siapa yang diberi urusan mentadbir, menjalankan amanah, mengurus rakyat, ada amri ummati, farafaqa bihim, maka dia berlemah lembut. Rafiq ni makna kita panggil kancing. Rafiq ni makna make best friend. Makna kerajaan dengan rakyat ni dia kena buat gitu, mesra sama, dia kena kancing. Rakyat dengan pemerintah ni dia kena best friend sama, bukan buat musuh. Siapa diangkat jadi pemimpin, dia kena best friend dengan rakyat tu. Kena buat rakyat itu best friend dia, jangan buat musuh. Tu nampak. Wa man waliya min amri ummati farafaqa, maka dia berlemah lembut, buat best friend, supaya best friend dia. Farafaqa bihim, dia buat best friend dengan mereka itu, rakyat dia tu. Farfuq bihim man, maka lemah lembut, buat baiklah ke dia. Rawahul Muslim, diriwayatkan ini hadis oleh Imam Muslim. Baik, sedikit muzakarah kita malam ni dah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang tu, jahil salah tu daripada kelemahan dan kebodohan kamu dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil yang dibawa datang tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ayyamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi.